Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Disambung pengajian kitab Fathul Majid pada bab memuliakan asma'ullah, memuliakan asma' Allah, memuliakan nama-nama Allah dan mengganti nama atau menukar nama li ajli dhalik, untuk tujuan tersebut. Betulkan tajuk bab tu? Saya rasa kurang tepat lah. Bab memuliakan nama Allah dan menukar nama kerana tujuan tersebut. Maksudnya kita tukar nama seseorang kerana nak muliakan nama Allah. Mungkin sebab orang tadi dia ambil nama-nama yang sebenarnya nama tu nama untuk Allah Ta'ala sebenarnya, ataupun sifat daripada sifat Allah yang tak layak untuk kita berikan kepada makhluk. Tapi kadang-kadang biasalah orang ni nak cek nama anak, dia buka internet, dia tak tanya ulama', dia tak tanya orang alim, dia buka internet, dia buka Islamic names, keluar macam-macam nama. Nama pelik-pelik pun ada. Jadi sebenarnya ada sebahagian nama tersebut tidak sesuai untuk digunakan. Mungkin dia adalah sifat-sifat Allah, tapi digunakan. Akhirnya kita tukar nama tersebut. Ini tajuk babnya, kerana ia termasuk dalam masalah aqidah. Itu kata Syekh, dia kata qad yakunu aidan an qasdil hasan. Dia bukan macam sebelum ni. Kalau sebelum ni kita bincang masalah apa? Qadi qudah kan, hakim-hakam, hakim segala hakim. Itu ada tujuan untuk mengagungkan diri. Jadi tak ada tujuan untuk agungkan diri. Mungkin niat dia baik, sebab dia nak bagi nama anak dia anak yang baik. Tapi walakinnahu ma fahima makna, tapi dia tak faham makna. Hadha takanni atau hadha tasammi fa yakunu ghairu athim. Dia tak berdosa lah, kita tak kata dia berdosa. Cuma kalau dah sampai padanya hukum, dia wajib ke atas dia untuk tukar nama tersebut. Ta'ziman lillah, kerana nak mengagungkan Allah, wa ihtiraman li asma'ihi, dan menghormati, memuliakan nama-namanya. Mungkin bab ni taklah seberat bab sebelum ni. Bab sebelum ni menamakan seorang itu hakim segala hakim, raja segala raja, kan? Tapi walaupun dia ringan, penting juga untuk kita menjaga tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Apa cerita dia? Cerita dia jadi diriwayatkan daripada Abu Shuraih, an Abi Shuraih, Qadi Abi Shuraih, kana yukna Abul Hakam. Bukan Qadi Shuraih, Qadi Shuraih tu lain, ini Abi Shuraih. Abu Shuraih Al-Khuzai, sahabat, sahabi, aslama ba'da al-fathi. Kita akan bincang ni dalam masalah huraian nanti. Abu Shuraih ni sahabat, bahawa ia sebelumnya diberi kunyah, bukan kunyah, kunyah, maksudnya letak kun, tolak nyah, ya. Kunyah ni apa? Gelaran abu ataupun ummu. Banyak kali ya, tapi mungkin yang pertama kali dengar abu ataupun ummu pada seorang. Okey. Abu Muhammad, nama dia Ali, anak dia Muhammad, panggil Abu Muhammad. Nama dia Ali Abul Hasan, kan? Ali Abul Hasan. Ummul Fadl, contohnya. Nama anak dia Fadil, jadi Ummu Fadil. Itulah. Ini disunnahkan meletakkan kunyah tersebut. Jadi dia letakkan nama anak dia Abul Hakam, bapa kepada Al-Hakam. Masalahnya Hakam tu, Al-Hakam tu kan Allah Ta'ala salah satu nama dia Al-Hakamul Adl. Kan kita maksudnya nama Allah Ta'ala tu, Asmaul Husna tu kan, Al-Hakam, Allah Ta'ala yang menghukum. Jadi dia tak ada Abul Hakam, bapa kepada Al-Hakam. Nampak tak? So, Al-Hakam tu nama Allah. Maksudnya Abdul Hakam lagi tepat kan? Betul tak? Sebenarnya Abdul Hakam lagi tepat. Letak Abul Hakam. Okey. Dari segi makna ni sebenarnya Al-Hakam tu yang menghukum. Semua manusia pun hukum, betul tak? Kita menghukum, tuan-tuan menghukum, tuan-tuan jadi qadhi apa semua. Tapi disebabkan bila Al-Hakam, dia merujuk kepada nama Allah,
bab beradab, bab menghormati nama Allah, itu pun kita disuruh untuk menukarnya. Itu Abul Hakam menjadi. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, Allah lah sebenarnya Al-Hakam, dan hanya kepadanya segala perkara dimintakan keputusan hukumnya. Maksudnya Allah Ta'ala, kan kita bincang sebelum ni, ayat Allah Ta'ala, bila kamu datang suatu perkara, kamu hendaklah kembali kepada Allah dan Rasulnya. Tahakamu ilallah, at-tahakum ilallah, bab berhukum kepada Allah. Itu maksud Al-Hakam, tempat kita minta hukum. Jadi kalau kita ada Abul Hakam, bapa kepada si minta hukum, maksudnya lagi hebat daripada Allah Ta'ala lah. Dia berkata kepada Nabi SAW, sungguh kaumku apabila berselisih, nampak tak? Nampak tak ni? Cerita dia. Sungguhnya kaumku apabila berselisih pendapat tentang suatu perkara, mereka akan datang kepada aku, lalu aku memberikan keputusan. Nampak? Dan kedua belah pihak sama-sama pun menerimanya. Nampak? Dia sendiri memang pemberi hukum, jadi dapat gerak Abul Hakam lah. Orang Arab juga dia selalu letak gerakan Abu ni kepada orang tu, sifat dia macam mana kan. Kalau dia tu happy, Abu Maisarah contohnya. Kalau sahabat saya Abdul Latif, Ustaz Abdul Latif, dia tu jenis yang happy go lucky, senyum, mudah je, orang yang mudah, menenangkan jiwa, yusr. Guru kami bagi dia Abul Yusr. Dengan fa inna ma'al usri yusra, kan, yusr, kemudahan. Sebab dia orang yang happy, tak ada susah-susah apa semua. Guru kami bagi dia gelaran Abul Yusr. Sampai sekarang melekat nama dia Abul Yusr. Lepas tu orang letak kunyah boleh juga selain dari nama anak dia sendiri, ataupun sikap macam Abu Hurairah, kan, dia suka kucing, Abu Hurairah. Ali pernah tidur atas tanah, panggil Abu Turab. Sebab itulah rambutan orang panggil apa? Bahasa Arab Abu Sya'ar, bapak rambut. Kalau kita belajar buah rambutan, dalam bahasa Arab, Abu Sya'run, bapak rambut. Durian, Abu Syaukah, bapak duri. Satulah cerita dia. Okey, lalu apa jadinya? Nabi SAW bersabda, alangkah baiknya hal ini. Apakah kamu punya anak? Dia tanya. Dia menjawab, Syuraih, Muslim dan Abdullah. Nabi bertanya, siapakah yang tertua di antara mereka? Nampak ni cara letak nagaran Abu Syuraih. Nabi bertanya, siapakah yang tertua di antara mereka? Syuraih. Jawabnya, Nabi berkata, kalau begitu kamu adalah Abu Syuraih. Maksudnya Nabi kurang minat dengan Abul Hakam tadi, panggil Abu Syuraih lagi bagus. Okey. Inilah Nabi SAW kandungan bab ini wajib memuliakan asma Allah dan sifat Allah. Dilarang memakai nama atau kunyah yang mensejajarkan dengan Allah, walaupun tidak bermaksud sedemikian. Nampak tak? Cantik. Subhanallah, Islam ni tak bermaksud pun suruh tukar. Nampak tak lafaz ni kata ni lah. Lepas tu kita baca kitab ni, cantik kitab ni. Pada awal dia bincang masalah i'tiqad yang besar, syirik, tawassul, apa semua. Kemudian pada tengah pada syirik perbuatan, yang hujung kepada syirik apa? Lafaz. Syirik perkataan, kemudian syirik lafaz, yang bukannya mungkin tak jatuh pada syirik besar pun, tapi padanya ada unsur menyamakan Allah Ta'ala. Banyak kali saya sebut dalam kuliah. Jadi bayangkan benda macam ni pun Nabi suruh tukar. Bayangkan pula kalau kita, ya Rasulullah, bantulah kami. Bila kita kata ini syirik ni, tak, kita tak masukkan macam itu, Ustaz. Kita masukkan Allah Ta'ala yang tolong. Tapi kita sebut nama Nabi sebab Nabi. Nampak tak? Kita tak masuk. Nampak tak? Benda macam tu agak-agaknya Nabi, kalau zaman Nabi tukar tak? Confirm Nabi tukar. Benda macam ni pun Nabi tukar. Apatah bila lebih berat yang menjurus kepada permintaan kepada makhluk, lagilah Nabi tukar. Bila dia kata ilmu kamu ya Rasulullah, ilmu lauh mahfuz, dia kata mana boleh ni? Ustaz, maksud dia bukan macam tu, Ustaz. Maksud dia, Ustaz salah faham, Ustaz salah tafsir. Maksudnya ilmu Nabi itu, ilmu kan Quran kan daripada lauh mahfuz. Nampak tak? Ya, kita kata tukar juga lafaz itu.
Lafaz tersebut menjurus kepada kesyirikan. Nampak? Nombor 2, disyariatkan mengganti nama yang tidak tepat untuk memuliakan asma Allah. Bahkan nama yang tak tepat dalam syariat pun semua kena tukar. Nama yang tak baik. Bahkan lagi 2 kali bahkan Nabi SAW, Ali pernah nak namakan anak dia Harb, perang. Ali semangat jihad dia kuat. Kalau sekarang dah gelar jihadi dah kot. Semangat jihad dia kuat. Dia tak letak nama anak dia Harb, H-A-R-B, Ha-Ra-Ba, Harb, perang. Semangat dia nak perang. Nabi kata bal huwa Hasan, bahkan dia Hasan, baik. Nabi tukar nama dia Hasan, daripada Harb jadi Hasan. Nama yang baik. Bukan sekadar tukar nama untuk menjaga kalau bab itu pun kita kena jaga, apatah lagi menjaga kemuliaan nama Allah. Memilih nama anak yang tertua untuk kunyah, nama panggilan. Kalau ada anak lelaki yang tertua. Kalau tak ada, boleh makan anak perempuan yang tertua tu anak perempuan pun boleh. Boleh pilih kalau macam Nabi SAW Abul Qasim, sedangkan Qasim sebenarnya the first dia meninggal kan, boleh juga Abul Qasim. Macam Ali, Uthman ada 2, tak salah saya. Satu nama Abu perempuan dan satu lagi lelaki. Sebab anak pertama dia perempuan. Boleh 2 kunyah, 3 kunyah, 4 kunyah boleh. Ali Abu Turab, Abul Hasan. Tapi kita pakai anak dengan anak, right? Because Abu Turab because he's left. Yes. Tak, Uthman dia kedua nama. Satu nama perempuan, satu lelaki. Boleh dua-dua sekali. Cuma janganlah kita asyik tukar-tukar, orang tak kenal lah nanti. Tukar-tukar ni, pasal kau kejap nama kau Abu lain, ni Abu lain, ni Abu lain. Jumpa sekian lagi dah Abu ni. Abu Muhammad, kejap kan Abu Jauhar, kejap Abu Syuraih, kejap Abu Muslim. Mana satu kau ni? Sebab kalau dalam tradisi ilmu hadis, antara salah satu perawi, dia nak cover perawi dia, guru yang tak kuat apa, hafazan, dia tukar nama. Dia kata tadlis. Kan? Dia dengar hadis daripada seorang ni dia kurang terpercaya, tapi dia dengar daripada orang yang terpercayai. Jadi dia cover guru dia letak nama Abu lain. Jadi orang kata ni Abu mana ni? Kalau kata Abu sekian, tak boleh dia ni hafazan dia lemah. Nak suruh orang terima hadis ni, dia adjust nama tersebut. Tentu tak boleh juga. Okey, jadi Abu ni boleh lah. Tapi wajib ke tak wajib lah? Okey, tak wajib lah. Tapi kalau letak, bagus. Sunnah. Okey, kita baca syarah dia, penjelasan dia kat sebelah. An Abi Syuraih, diriwayatkan daripada Abu Syuraih. Dikatakan dalam Khulasatut Tahdzib, ia adalah Abu Syuraih Al-Khuzai bin Khuwailid bin Amr, masuk Islam pada waktu Fathu Makkah. Alamat masuk Islam ke Makkah tahun ke-8 kan. Dia meriwayatkan 20 hadis. Bukhari dan Muslim saling sepakat antara kedua hadis. Bukhari meriwayatkan sendiri tanpa Muslim satu hadis. Abu Sa'id Al-Maqburi, Nafi' bin Jubair dan sekelompok orang mengambil hadis riwayat daripadanya. Ia wafat di Madinah tahun ke-68 Hijrah. Tulis Taisir Al-Aziz Al-Hamid, syarah kitab Tauhid, berkata namanya Al-Hani bin Yazid Al-Kindi, orang Kindah. Menurut perkataan Al-Hafiz dan menurut pendapat mereka, namanya Al-Harith Al-Zahabi, demikian dengan Al-Mizzi. Ini nama dia, nak kenal sahabat tadi, siapa nama dia? Annahu kana yukna, ia sebelum diberi kunyah. Kunyah adalah nama yang diawali dengan Abu, bapa atau Ummu dan sebagainya. Sedangkan laqab, gelaran adalah yang selain itu, seperti Zainul Abidin. Nama dia Ali, orang panggil dia Ali Zainul Abidin, perhiasan sekalian ahli ibadah. Okey, Zainul Abidin. Jadi ada laqab, ada kunyah. Laqab ni gelaran lah, macam Umar.
Al-Faruq, contohnya. Abu Bakar As-Siddiq, Ja'far At-Tayyar, itulah Saifullah. Itu semua laqab. Dia nak bubuh sendiri boleh, orang bubuh boleh. Tapi biasanya orang bubuh lah, kalau dah puji, tak nak puji diri sendiri. Wala tuzakku anfusakum. Biasanya orang bagilah. Macam nickname lah. Sebab tu jangan bagi laqab yang buruk. Allah Ta'ala larang. Dalam surah Al-Hujurat Allah Ta'ala larang memberi gelaran yang buruk. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Maka kita bagi gelaran yang bagus. Contohnya, seorang kawan kami, Ali nama dia. Dia pandai masak, kita panggil dia At-Tabbakh, si tukang masak. Ali At-Tabbakh. Bunyi macam Arab hebat tu. At-Tabbakh tukang masak bunyinya. Dan dia tak marah. At-Tabbakh dia suka masak. Tu perawi hadis kan orang panggil dia Gundar. Gundar ni maksudnya suka bising dalam kelas ni. Gundar. Boleh bagi gelaran yang tak elok. Cuma kalau dia tak redha, tak boleh lah. Untuk membezakan, macam Akmash contohnya, yang capik, maka orang bagi gelaran macam tu. Sebab dia capik. Tapi masa tu nak bezakan perawi hadis, sampai terkenal pada tak ada siapa dah. Tapi kalau boleh jangan. Jadi kita bagi laran yang bagus. Contohnya kita kata yang dia ni rajin baca buku, Al-Baqal, rajin niaga ke apa ke. Contoh yang lain macam lah, Al-Faruq. Boleh. Jadi innallaha huwal hakam wa ilaihil hukum. Allah lah yang sebenarnya Al-Hakam, dan hanya kepada Allah sahaja diperintah keputusan hukumnya. Maksudnya Allah SWT adalah Al-Hakam. Menunjukkan bahawa Al-Hakam tu satu daripada nama-nama Allah. Sebab Nabi kata innallaha huwal hakam. Sebab nama Allah ni hukumnya apa? Tauqifi. Dia mesti berhenti kepada dalil. Tak boleh letak nama Allah sesuka hati kita. Allah SWT adalah Al-Hakam yang maha penentu aturan di dunia dan akhirat. Dia menentukan aturan antara makhluknya di dunia dengan wahyunya yang diturunkan kepada Nabi SAW dan para Rasulnya. Tidak ada suatu kasus tu kes kecuali Allah telah membuat hukum tentangnya dengan apa yang diturunkan kepada Nabi yang berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Maksudnya tak ada benda yang terlepas daripada Quran dan Sunnah. Semua ada di bawah tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan surah Al-An'am, ma farratna fil kitabi min syai'. Allah Ta'ala tak tinggalkan sesuatu pun hukum. Maksudnya semua hukum dalam dunia ni boleh terletak, mesti terletak di bawah Quran dan Sunnah. Ustaz, Facebook tak sebut dalam Quran dan Sunnah? Tak, memang Facebook tak sebut Quran dan Sunnah, tapi hukum dia tu, isi dia tu ada dalam Quran dan Sunnah. Apa isi dalam Quran? Cara bermuamalah contohnya. Macam dulu orang kata semua dalam Quran ni ada. Orang kata tak, tuan ada semua ada benda. Roti canai tak ada dalam Quran. Kata dalam Quran ada roti canai. Boleh ustaz kita sebut kan, dalam Quran ada roti canai. Kata cara buat roti canai ada? Ada. Tanyalah kepada orang alim sekiranya kamu tak mengetahui. Itu cara buat roti canai. Tak tahu buat roti canai, tanya orang alim. Maksudnya hukum tu ada. Lepas tu buat roti canai pula pakai tepung. Apa hukum pakai tepung? Ada tak? Ada tak? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ahallallah, Allah Ta'ala haramkan bagi kamu at-tayyibat wa yuharrimu 'alaikumul khaba'ith, haramkan benda yang buruk. Al-halal ma ahallallah, dan hadis Nabi, halal tu apa yang Allah Ta'ala halalkan. Maka tetaplah hukum tu. Apa lagi? Campur pula air, campur pula mentega. Apa hukum mentega? Nak campurkan mentega tadi, mentega ambil dari mana-mana. Hukum ni ada dalam Quran. Maksudnya semua ada. Itu maksudnya ma farratna fil kitab min syai'. Allah tak tinggal satu benda pun daripada Al-Quran. Sebab itu kita lihat Quran dan Sunnah, Allah telah memberikan kemudahan dalam memahami kebanyakannya bagi kebanyakan ulama' pada umat ini. Sesungguhnya umat ini tidak akan bersepakat dalam kesesatan. La tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Nabi kata tidak bersepakat umatku di atas kesesatan.
Kerana ulama walaupun berbeza pada sekian hukum, namun yang benar di antara mereka hanya satu. Ni kita kena faham. Yang benar hanyalah satu. Barang siapa yang Allah berikan kekuatan dan kemampuan untuk memahami kebenaran dari pendapat-pendapat para ulama, dia memudahkan, maka dia telah memudahkan untuknya hal itu dengan kurnia anugerah kebaikannya. Alangkah besarnya kurnia Allah. Maksudnya, siapa yang Allah Ta'ala beri dia kekuatan untuk faham Quran dan Sunnah, lalu keluarkan hukum, dan hukum tersebut betul, maka itu adalah kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah Al-Hakam. Maksudnya bukan dia yang meletak hukum, itu adalah kurnia daripada Allah. Itu kaitan dengan kes ni. Macam mana dia pandai sekalipun dia boleh keluarkan hukum, bukan dia sebenarnya mengeluarkan hukum, Allah Ta'ala yang bagi dia pemberian untuk mengeluarkan hukum. Sebab itu kita kata Allah Ta'ala adalah Al-Hakam sebenarnya. Walaupun kita pandai berhukum, bila kita berhukum tadi adil contohnya, tepat, tapi sebenarnya hakikatnya Allah Ta'ala juga yang beri kita ilham dan kekuatan untuk kita faham hukum tadi. Bayangkan ramai orang yang pandai tapi cara berhukum dia salah. Maksudnya dia tak dapat hidayah daripada Allah. Ada orang Arab Badui je, duduk tepi pasar, duduk di kampung-kampung, tapi cara tindakan dia tepat. Pernah tengok tak macam ni? Ada. Kita tengok pakcik-pakcik atuk-atuk kita kat kampung, bukan mengajar tinggi-tinggi universiti ke apa ke, belajar PhD, tak. Tapi setiap tindakan itu ada tepat, betul kadang-kadang. Kebanyakan yang belajar tinggi-tinggi ni, tindakan dia kadang tindakan yang bodoh, idea-idea yang bodoh. Kan? Banyak salah. Dalil bahawa Hakam itu hanyalah Allah. Walaupun bukannya kata-kata kepandaian dan kebijaksanaan orang semata-mata, daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ilaihil hukmu, dan hanya kepadanya lah segala perkara yang dimintakan keputusan hukumnya, dan kepadanya lah kita minta hukum di dunia dan akhirat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang satu, apabila kamu berselisih, fa in tanaza'tum farudduhu ila Allah. Bila kamu berselisih, kembalikan kepada Allah. Allah berfirman, kemudian jika kamu berlainan pendapat, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu berimbang kepada Allah dan hari kemudian, demikian itu lebih utama. Kita bincang banyak kali dah ayat ni. Jadi demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Berhakim kepada Allah, iaitu berhakim kepada kitabnya, berhakim kepada Rasulnya, iaitu berhakim kepadanya saat dia, semasa hidupnya, dan kepada sunnahnya kepada setelah wafatnya Nabi SAW. Itu sikap kita. Iaitu apa-apa saja kita tanya dulu, apa hukumnya Ustaz, apa Quran dan Sunnah kata. Bukan tanya apa pendapat you, bukan pendapat you dulu, pendapat Quran dan Sunnah dulu. Apa pendapat you tentang boykot ni? I rasa boykot ni bagus. Bukan macam tu. Kita jumpa ulama orang alim, ustaz alim, apa buat boykot ni macam mana? Boleh tak beli batu kat McD ni? Boleh tak kita buat boykot kat depan McD? Boleh tak kita halang orang makan masuk ke dalam tu? Boleh tak kita... Yang ni kita tanya para ulama yang bincang masalah ni, bukannya atas semangat semata-mata. Bila semangat semata-mata, jadilah macam sekarang ni. Yang nak dimarah tu Israel, yang kena orang Islam kat sini. Yang dimarah tu Yahudi sana yang bunuh orang Islam. Orang Melayu yang pakai tudung, anak perempuan ni semua, dia yang kena halang, ada yang kena maki. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kat mana dia punya? Dan dia tak kembalikan kepada Allah dan Rasul. Tak kembalikan kepada Allah dan Rasul. Boykot atas sentimen semata-mata, tak dibuat kajian. Kita wajib bantu orang Islam. Isu boykot tak boykot itu serahkan pada para ulama. Para ulama mandang boleh kita boykot berdasarkan dalil ayat Allah Ta'ala dalam surah Al-Hasyr tu, ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi'idhni waliyuhzil kafirin. Maksud Allah Ta'ala, bila Nabi kepung puak Yahudi tu, Nabi potong semua pokok-pokok kurma. Nampak tak? Potong semua pokok-pokok kurma supaya mereka itu tak dapat makan, untuk menghalang supaya mereka keluar daripada dia punya kubu dia dalam peperangan. Maka kita sekarang peperangan menghadapi Yahudi Israel, Yahudi Zionis. Maka kita halang mereka dari segi ekonomi supaya mereka jatuh. Ada tak asasnya? Ada asasnya. Tapi betul ke benda tersebut berkesan ke atas nak menjatuh ekonomi? Itu isu yang kedua.
Itu isu yang kedua. Betul tak dia terkesan? Kalau yang terkesan tu orang Islam ni yang terkesan. Bila kita boikot orang syarikat orang Islam ni yang jatuh. Jadi kat sini kita perlukan ulama' tu, kita minta fatwa. Patutnya ketika sekarang ni lah JAKIM keluarkan fatwa, buat satu mesyuarat khas, mesyuarat tergempar isu boikot, panggil semua pakar-pakar fiqah semua. Bukan biarkan ustaz-ustaz biasa-biasa disebut bincang. Kita bukan pakar usul fiqh. Saya bukan pakar usul fiqh nak bincang masalah ni. Jadi kita dalam keadaan tak tahu. Kalau saya pun tak tahu nak boikot ke tak boikot. Dia factory, judi, genting highlight lagi. Ya betul, itu lagi patut. Kita buang semua okok. Sigaret, Philip Morris lagi patut kita boikot. Tapi boikot jual burger and jual kopi. Itu sebab tu kita kata benda ni patutnya fatwa ulama' kita mengharapkan. Semoga kalau video ni keluar dalam YouTube lah, kita mengharapkanlah JAKIM ke apa ke buat satu mesyuarat, panggil semua ulama' pakar usul fiqh ni, bincang isu boikot ni secara detail. Jangan biarkan orang di jalanan. Bila kita biarkan orang awam yang buat keputusan, bukan orang alim buat keputusan, apa jadi pada masyarakat kita ni? Kau dalam hukum dunia sekalipun, kita biar orang awam buat keputusan, apa jadi? Kalau orang mencuri, kita pukul belasah dia mati tepi jalan. Kita biarkan street punya apa, orang panggil apa, street law. Apa akan jadi pada yang lain? Dia drive into the McDonald's drive-thru, dia order barang, lepas dia pergi pick up, then cakap Yahudi bagus or something like that, then just drove off, make fun lah. Dia order drive-thru tapi dia tak ambil, then lepas tu cakap viral. Orang saya tengok share bukan Muslim, dia tengok orang Muslim ramai. Bangai buruk. Sah. Itu kita kata awal-awal lagi para ulama' kita kata jangan buat satu keputusan melainkan kamu telah tahu hukumnya bila Quran dan Sunnah dengan jelas. Dan pasti kalau Quran dan Sunnah itu bukan keputusan dia. Kalau kita pasti kalau Quran dan Sunnah itu bukan keputusan dia. Ini bukan Quran dan Sunnah punya. Kalau kita tengok sendiri pun ini bukan Quran dan Sunnah punya cara. Quran dan Sunnah bukan cara macam ni. Pergi bunuh orang pun ada adab dia. Perang pun ada adab dia. Ini pergi maki orang kerja McDonald tu buat apa? Tuduh dia Yahudi. Senang kesian orang tu dah tak ada kerja McDonald berapa ringgit sejam? Cuba kita tanya dia orang. Masa kita lepas SPM tu kerja McDonald berapa gaji? RM4 sejam, RM3.50 sejam. Mereka orang yang susah, budak-budak yang muda-muda yang tak duit nak kerja sana, sebab apa overtime lagi apa semua. Kita mudah-mudah je kita bokok, pecahkan apa semua. Dia nak makan apa lepas tu? Tuan jawab, lah bukannya kita lebih Yahudi daripada Yahudi lagi. Dia boleh jawab ni sikit ya. Cukuplah marah ni. Rasulullah SAW telah bertanya kepada Mu'az ketika beliau mengutusnya ke Yaman kan, dengan apa yang memutuskan hukum? Dengan apa kamu memutuskan hukum? Mu'az menjawab dengan kitabullah. Rasulullah bertanya, jika kamu tidak menemukan dalam kitabnya? Mu'az menjawab dengan sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah bertanya, jika kamu tidak menemukan dalam Quran Sunnah? Maka Mu'az menjawab, aku beristihad dengan pendapatku. Maka beliau bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah. Maksudnya Mu'az kata nak hukum dengan apa? Quran. Kalau tak dalam Quran, dalam hadis. Kalau tak dalam hadis, dalam ijtihad. Kita buat keputusan berdasarkan pendapat kita yang mana tepat mungkin dengan Quran dan Sunnah. Okey, hadis ni pertama ada dhaif. Riwayat kisah berkenaan dengan Mu'az ni dhaif, tapi isinya sahih. Lepas tu para ulama' kita bila sebut dalam kitab usul fiqah, dia selalu sebut ambil riwayat ni. Walaupun riwayatnya dhaif, tapi isinya sahih. Faham tak? Banyak benda macam ni. Contohnya hadis berkenaan dengan air. Air itu suci selagi mana tidak bertukar warnanya, baunya dan rasanya. Hadis itu dhaif, sepakat ulama hadis dhaif. Tapi hukum bertukar bau, warna dan rasa kita pakai tak? Pakai. Semua kitab fiqh, semua ulama fiqh pakai bab ni. Nak kata air itu suci mutlak,
bau, warna dan rasa. Hadis tu, hadis yang Nabi kata, Nabi sebut dhaif. Itu juga masalah ni. Lepas tu kalau orang tanya, dalam kitab Fathul Majid pun ada hadis dhaif ni, kata ini hadis dhaif yang isi yang sahih, yang telah disokong pula dengan hadis-hadis yang sahih. Itu cara dia. Kalau orang kata kitab tauhid ni ada juga hadis dhaif, ustaz. Ya, hadis dhaif yang disebut ni untuk taqwiyah saja, penguat saja. Tak naik juga, tak naik status. Cuma digunakan sebagai istishhad, untuk sebagai pembantu saja, bukannya untuk penguat. Bukan untuk penguat, untuk membantu kita memahami makna hadis yang sahih tadi. Kan ayat Al-Quran kata, bila kamu berhukum, nak hukum dengan Allah dan Rasulnya. Macam mana caranya? Itu bila datang satu masalah, Quran, hadis. Itu yang pertama. Isu yang kedua adalah, daripada riwayat ni kita kena faham juga, bukanlah maksudnya kita kata kena tengok dalam Quran dulu satu hukum. Tidak. Bila tak ada baru pergi sana. Tidak, tak semestinya. Maksudnya ada ya hukum, ada Quran dan Sunnah. Ada hukum yang ada pada Quran dan Sunnah, maka pakai dua-dua. Jangan tolak pula yang Sunnah tu. Okey. Contohnya dalam masalah pernikahan, tak boleh kahwin dengan makcik. Makcik kepada isteri kita. Dan Quran tak sebut. Dan Quran sebut tak boleh kahwin dengan makcik kita sendiri. Yang ni kahwin pada makcik isteri kita, boleh kahwin tak? Tak boleh ketika kita sedang mengahwini isteri kita. Masa kita tengah kahwin, masa kita masih lagi dengan isteri kita, tak boleh kahwin dengan makcik dia. Dalam Quran tak ada. Dalam Quran tak ada benda ni. Adik-beradik ada, wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Ada, adik-beradik ada. Tak boleh kahwin dengan perempuan dengan adik-beradik dia serentak. Tapi dengan makcik dia dalam hadis. Maka tak boleh seorang tu kata, kita cek dalam Quran dulu, kalau tak ada dalam Quran baru dalam hadis. Ada yang kata kita Quran saja. Tak boleh. Quran tak sebut pun. Quran dah sebut dah ni masalah ni. Dah ada dah hukum wanita yang haram dikahwini. Bukan macam tu. Bukan maksudnya kita ambil Quran, bila tak ada dalam Quran baru nak ambil dalam hadis. Tak. Quran dengan hadis tu sekali. Ini cuma dalam pendapat ni, bila kita kata dah tak ada langsung dalam Quran, baru kita tengok apa dalam hadis sebut. Ya, baru macam tu kaedah dia. Bukannya bukan semua isu macam tu. Kalau isu yang ada padanya Quran dengan hadis, kita pakai dua-dua sekali. Contoh sebab anti hadis, dia pakai hujah macam mana? Dia pakai juga hadis ni. Golongan anti hadis dia pakai hadis ni. Dia kata apa? Nampak tak Nabi kata apa? Bila dah tak ada dalam Quran, baru tengok pada hadis. Nampak tak? Solat, ada tak dalam Quran? Ada. Cara solat? Anti hadis kata ada. Dalam anti hadis kata berdiri, rukuk, sujud. Dah dalam Quran cukuplah, tak payah tengok hadis. Ini second level punya anti hadis. Anti hadis yang first level, dia tolak hadis langsung secara total. Yang second ni, cara dia cakap tu lembut sikit. Istilah dia pakai lembut sikit. Saya tak nak promote kat website dia. Ada website telah diberikan. Dia punya cara macam ni. Kita kan tengok Quran dulu. Bila dah tak ada hukum dalam Quran, baru tengok hadis. Betul tak? Betul tak? Kenyataan tadi. Dari satu segi nampak betul, tapi dia gunakan benda tadi untuk tujuan yang salah. Maksudnya, kalau dah ada dalam Quran, kenapa nak tengok hadis? Solat, dah ada dalam Quran dah. Berdiri, rokok, sujud. Dah ada dah waktu solat. Dah ada dalam Quran. Qabla duluki syamsi wa qabla ghurubiha. Solatlah pada waktu apa? Ila ghasaqil lail. Di bucu-bucu malam. Daripada waktu malam, waktu subuh, waktu asar. Nampak dia kata dah ada dalam Quran, tak berhajat kita kepada hadis.
Itu cara dia, nampak? Slogan tu betul, tapi cara dia terjemahkan tu salah. Yang dimasukkan ini adalah bila tak ada langsung hukum tu dalam Quran, baru kita tengok hadis. Itu maksud daripada kenyataan ni. Dan bila kita rujuk Quran juga, kalau ada hadis yang berkaitan dengannya, kena juga pakai. Ya, dia berdiri, rukuk dan sujud. Ada buka website siapa tu? Orang tua tu, Kasih Ahmad tu. Website dia ada. Dia tunjuk dalam website, gambar pun ada. Berdiri, rukuk, sujud. Berdiri, rukuk. Baca apa-apa boleh. Allah Ta'ala kata dalam Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa saja dalam Quran. Ada. Tapi tak ada tahiyat, angkat jari, semua tak ada lah. Baca Fatihah, baca surah Subhanarabbil Azim bihamdi, tak ada. Selawat pada tahiyat awal, tahiyat akhir pun tak ada lah. Rukun solat 13 tak ada lah. Mana ada dalam Quran suruh selawat? Umum je, solat tu berdiri, rukuk, sujud. Berdiri, rukuk, sujud. Salam pun tak ada. Rakaat tak ada. Mana ada rakaat tak sebut dalam Quran? Bantai orang banyak. Nyanyi berdiri, rukuk, sujud. Macam Buddha lah kan. Buddha kan berdiri, rukuk, sujud. Kalau kita tengok dalam National Geographic tu, dekat Tibet tu, berdiri, lagi dia punya sujud. Dan cara sujud pula, macam mana cara sujud? Ada kata cara sujud kita patah balik pada macam mana orang Arab dalam kamus penggunaan tu macam mana. Dia pakai bahasa. Ini kita nanti hadisnya. Sikit lagi lah, 10.40 kita habis. Mu'az termasuk seorang tokoh ulama sahabat yang mengetahui hukum, mengerti halal dan haram, mengetahui hukum Alkitab dan As-Sunnah. Lepas tu kita kata antara sahabat yang paling pandai halal dan haram adalah Mu'az bin Jabal. Alamahum bil halal wal haram. Untuk itu diperbolehkan untuknya berijtihad jika ia tidak menemukan hukum satu kes dalam Quran dan Sunnah Rasulullah. Dan kan dia kata, dia tak ada Quran dan Sunnah, dia buat apa? Aku pakai pendapatku. Ni siapa ni? Mu'az bin Jabal, bukan Muhammad Yunus, bukan. Bukan Muhammad Un. Bukan Majlis Islam, bukan. Maksudnya kita kena tanya ulama, bukan ijtihad lah. Apa hukum ni? Aku tak tahu dah Quran dan Sunnah masalah ni. Aku ijtihad lah. Bukan macam tu. Kalau macam tu semua ijtihad. Ijtihad, ahlul ijtihad yang boleh. Quran dan Sunnah. Kalau tak tahu hukum, taklid. Orang awam tak tahu hukum, taklid. Contohnya apa? Saya tak tahu hukum boykot. Ustaz ada kemampuan untuk baca kitab Arab apa semua, buka Al-Quran dan Sunnah apa semua. Ya, tapi saya tak ada kemampuan untuk mengetahui hukum itu secara detail. Lagi saya taklid. Saya taklid kepada pendapat satu ulama. Saya taklid kepada pendapat Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan contohnya. Boleh tak macam tu? Boleh. Yes. Lepas tu kena detailkan lagi. Taklid ni boleh ketika waktu kita berhajat pada satu pendapat sedangkan kita tak mampu nak buat. Contohnya apa hukum apa yang terbaru, latest? Apa hukum ISIS kan, gerakan yang dekat Iraq sana, ISIS. Apa itu ISIS? Maka kita tak mampu. Jadi kita taklid pada para ulama-ulama yang kita yakin pegang pada Quran dan Sunnah. Saya tengok fatwa Syekh Muhsin Abbad, Syekh Shalih Fauzan semua kata ISIS ni tak betul. Jadi kita taklid. Yes. Banyak ulama dah sebut dah. Syekh Muhsin Al-Abbad dah sebut, Syekh Shalih Al-Fauzan dah sebut. Mereka mengatakan bahawa ISIS tu gerakan yang sesat, mengkafir, khawarij, mengkafirkan orang. Orang kita tak faham, dia letak dalam Facebook pejuang Islam.
Ha? Mossad. Diorang kata, saya salah Israel apa? Dia kata ini gerakan Islam, ini perjuangan Islam. Bukan kerana hadis Nabi kata tersebut ada orang akan membawa bendera hitam. Kebetulan ISIS bawa bendera hitam. Inilah dia. Kisah bendera hitam ni dekat Iraq tu je. Dekat India ada dulu orang bawa bendera hitam. Zaman Nabi dulu Khawarij pernah buat. Zaman para sahabat dulu Khawarij bawa bendera hitam. Dekat Malaysia ada Hizbut Tahrir pun bawa bendera hitam. Sebab semua dah baca hadis tu. Dia kata grup kita nak betul, kita bawa bendera hitam. Barakallahu fikum. Jadi kat sini kita kata hati-hati. Bukan itu dia kata untuk itu diperbolehkan untuknya berijtihad jika tidak menemui Quran dan Sunnah. Dalam Quran dan Sunnah, lain halnya apa yang dilakukan sekarang dan sebelumnya oleh orang-orang yang ceroboh terhadap hukum, iaitu orang yang bodoh tentang hukum Allah dalam kitab dan sunnah Nabi-Nya. Mereka mengira bahawa mereka diperbolehkan berijtihad. Nampak? Walaupun mereka bodoh tentang hukum hakam Quran. Ada yang kata tak payah belajar syarat, yang penting bahasa Inggeris untuk kita keluarkan hukum. Gila apa? Sahabat saya berdepan dengan satu orang kata, sekarang ni tak penting bahasa Arab, yang penting kita boleh tengok terjemahan je untuk kita nak faham hukum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak mengaji usul fiqah, tak mengaji fiqah, tak mengaji bahasa Arab, tak mengaji usul bahasa Arab apa semua. Bahasa Arab pun ada usul bahasa Arab juga. Kemudian kita nak berlagak pandai dalam Facebook lagi. Lepas tu betul lah, kerajaan dah tutup Facebook ni saya sokong. Walaupun saya pakai Facebook, tapi kalau kerajaan suruh tutup, dia tutup. Adapun hari kiamat, maka tidak ada yang menghakimi makhluk kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dia turun untuk memutuskan suatu perkara di antara hamba-Nya, maka dia menghakimi makhluknya dengan ilmunya. Tidak ada satu amal makhluk yang samar baginya. Innallaha la yadhimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha. Kalau datang ada kebesaran besar zarah pun Allah Ta'ala akan melipatkan dengannya dan berikannya ganjaran yang besar. Keputusan pada hari kiamat adalah berdasarkan kebaikan dan kejahatan. Orang yang menganiaya diambil kebaikannya untuk orang yang teraniaya dengan kadar kezalimannya. Ini makruf kan? Kalau kita zalim, kita akan kena ambil kesalahan. Jika ia mempunyai kebaikan, jika tidak mempunyai kebaikan, maka kejahatan orang yang teraniaya diambil dan ditambah kepada kejahatan orang yang menganiaya. Jangan buat zalim. Nak buat ni untuk lawan Israel ni, Yahudi ni, lalu kita aniaya orang tu. Akhirat ni sama-sama. Pecahkan tingkat orang apa semua. Nanti akhirat Allah Ta'ala akan pecahkan dia. Jadi dikurangi dari haknya walaupun sebesar zarah. Nak sikit lagi boleh habiskan Sungguh apabila kaumku berselisih pendapat dalam satu perkara, mereka datang kepadaku, lalu aku memberikan keputusan hukum di antara mereka, dan kedua belah pihaknya pun sama-sama menerimanya. Nabi SAW bersabda, alangkah baiknya hal ini. Artinya Abu Shuraih, ketika kaumnya mengetahui bahawa dia adalah orang yang jujur dan neutral dalam menegakkan keadilan di antara mereka, dan dia mengetahui cara agar kedua belah pihak menjadi redha, maka dia menjadi kepercayaan mereka. Ini adalah disebut perdamaian, kerana orientasinya berdasarkan keredaan, bukan berdasarkan tekanan. Juga tidak berdasarkan keputusan para dukun dan ahli kitab dari kalangan Yahudi, nampak? Dan Nasrani. Dan tidak berdasarkan kepada warisan orang-orang jahiliyah. Haram berhukum dengan hukum jahiliyah ma'ruf, iaitu hukum-hukum para pembesar dan pendahulu mereka yang bertentangan dengan hukum Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana yang banyak terjadi pada zaman sekarang, seperti perilaku para taghut. Ni nampak keras sikit dah bunyi ni. Taghut tu apa? Taghut ni adalah orang yang berhukum dengan hukum selain Allah. Itulah dia taghut, yang tidak mahu menegakkan hukum Allah dan Rasulnya. Dia nak pakai hukum Allah, dia kata jomlah kita pakai hukum Yahudi. Sebab kalau pakai hukum Allah akan terkena kat diri mereka sendiri. Acuan mereka hanyalah hukum yang berdasarkan hawa nafsu dan pendapat mereka semata-mata. Faham ya? Maksudnya kat sini ialah berhukum dengan hukum Allah, hukumnya wajib. Ini adalah realisasi kepada iman dan tauhid.
Ada orang kata tak penting kita buat cerita pasal hukum Allah ni, yang penting kita cerita pasal tauhid. Tak. Menjalankan hukum Allah adalah realisasi terhadap tauhid. Orang yang rosak tauhidnya akan rosak dia punya amalannya. Kita lihat apa kesan kepada orang yang mensyirikkan Allah. Kebanyakan mereka jadi ahli bid'ah. Jadi juga orang yang rosak tauhid kepada Allah, dia akan berhukum dengan hukum taghut. Hukum ni dua je. Kalau dalam bab ibadah tak buat sunnah, dia akan buat bid'ah. Betul juga dalam hukum alam ni, hukum lain ni, tak pakai hukum Allah, dia akan pakai hukum taghut. Dua je. Dia tak ada hukum tengah-tengah. Ini bukan taghut, bukan Islam, tak ada. Selain daripada hukum Allah, hukum taghut. Okey? Wallahu ta'ala, tapi jangan nak sempitkan hukum Allah tu. Masalah hudud je hukum Allah luas lagi. Hudud adalah part of hukum Allah. Lain-lain juga kena ada hukum Allah. Bukan kita buat hukum hudud 7 tu je dah hukum Allah, tak. Menegakkan keadilan hukum Allah Ta'ala. Menegakkan keadilan, memberi hak kepada orang yang sepatutnya, itu hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, terdapat tergolong dalam kelompok ini sebagian orang yang melakukan taklid kepada orang yang tidak boleh menjadi sumber taklid. Mereka berpegang teguh kepada perkataan orang yang mereka jadikan sumber taklid dan meninggalkan Quran dan Sunnah. Ini juga tak boleh. Taklid boleh bila tak tahu, tapi bila datang kepada kita Sunnah. Contohnya, saya taklid lah dalam masalah. Bila tu masalah? Kata kontroversi, masalah apa? Saya taklid lah, tengok orang ustaz kampung, saya taklid ustaz kata kalau pergi kubur boleh buat binaan atas kubur. Ustaz kata kalau sayang buat atas kubur. Saya pun ikut lah ustaz tu. Ustaz dia cakap sorban dia besar, dahinya hitam, jubah putih, janggutnya panjang, pandai baca Quran lagi. Saya ni apalah, baru ikut 2 baru. Mana nanya. Jadi saya taklid kat dia. Ustaz kata dia boleh taklid. Okey, mula dia taklid. Okey, buatlah binaan. Kita datang satu hadis. Pom letak kat sini. Jangan buat binaan. Maka ketika ni boleh taklid lagi tak? Tak boleh taklid lagi. Dia kena check dulu macam mana ni, ada hadis ni. Pertama check dulu hadis sahih tak sahih. Kedua check kefahaman hadis ni, betul tak kefahaman hadis tersebut yang dimasukkan bidaan yang macam saya buat ni. Yang ketiga, untuk para ulama kata apa? Kalau confirm dah bertentangan dengan apa yang dipegang sebelum ni, maka wajib dia tinggalkan. Dia kena ikut hadis Nabi tadi. Kalau tidak, dia berdosa meninggalkan hadis Nabi SAW. Faham tak? Jadi kalau dapat satu pendapat, hadis datang, oh hadis ni tak maksud ni sebenarnya, bukan isu ni. Contohnya dia kencing kat toilet tu dengan toilet kita, toilet bowl tu ada air dalam tu, tak mengalir kan. Sekali selama ni kita kencing dalam toilet tu, toilet bowl tu, sekali datang satu hadis Nabi kata apa? Jangan kamu kencing pada tempat air yang bertakung. Ni air bertakung. Dah tu dia pun tinggal tak kencing toilet, kencing kat lubang tu kat rumah dia. Nampak? Sebab apa? Salah faham terhadap hadis tadi. Salah faham terhadap hadis. Hadis tu je nak air bertakung yang besar, yang tempat orang ambil air dalamnya, tempat orang apa semua. Bukan toilet tu confirm orang tak minum air dalam toilet tu. Memang kita pump. Nampak tak? Kefahaman dia lain. Ataupun tadi silap faham, ataupun memang terdapat para ulama memang ada banyak cara faham hadis tersebut, maka tak boleh juga kita nak engkar orang tadi. Contohnya dalam mazhab Syafi'i, Syafi'i kata air mustakmal tak boleh pakai. Mustakmal maksudnya apa? Air yang telah digunakan. Apa dalilnya? Daripada hadis Abu Hurairah, Nabi kata jangan kamu mandi dalam satu bekas kemudian kamu berwuduk dengannya. Nampak tak? Masuk dalam kolam macam ni, mandi dalam tu, macam kita mandi dalam bathtub tu, boleh kita pergi wuduk lah dalam tu. Boleh tak? Nabi larang. Jadi sebagai ulama Syafi'i pandang hadis tu sebagai kata tak boleh, air mustakmal tak boleh pakai untuk
berwuduk. Ulama lain kata tak, maksudnya bukan. Maksud Nabi kata jangan buat macam tu, tak elok. Jangan kamu mandi dalam bekas tu. Bukan maksud jangan ambil wuduk, maksudnya jangan mandi dalam bekas tu. Maksudnya mandi cedok macam tu lah. Bukan maksudnya Nabi kata jangan ambil wuduk, maksudnya kata jangan mandi dalam bekas tu. Nampak tak cara faham Liza? Jadi yang ni pun boleh juga, balik boleh lagi. Yang tak boleh tu macam mana? Kalau dia silap faham. Yang tak boleh, kalau confirm tu hadis kefahaman dah betul, dah tepat, nak juga pakai pendapat dia, itu akan dikutuk oleh Allah Ta'ala akhirat kelak. Last sekali, pertengahan terakhir, Syuraih Muslim bin Abdullah. Nabi bertanya, siapakah tertua di antara mereka? Syuraih. Nabi jawab, sabda, kalau begitu nama kamu adalah Abu Syuraih. Dan faedah hadis ini adalah kebiasaan mengutamakan anak yang paling besar dalam kunyah dan yang lain. Banyak hadis meriwayatkan tentang hal ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Selesai satu bab. Allah. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Let's say like your name Allah name banyak like Rahim, Abdul Rahim, you know, but semua panggil dia Rahim, panggil dia Rahman, you know. Ada nama Allah yang kita tak boleh, tak boleh panggil dengan tanpa Abdul. Contohnya Rahman, tak boleh panggil dia Rahman. Jadi kalau panggil dia Rahman, boleh tak? Rahman boleh lah, Rahman bukan Rahman. Rahman tak boleh. Atau panggil dia Man, boleh lah. Rahim boleh, sebab Nabi Allah Ta'ala pernah panggil Nabi Muhammad Ar-Rahim. Ada nama yang ada share, makhluk bersama, Allah Ta'ala bersama. Contohnya Rauf. Allah Ta'ala panggil Nabi Rauf, tapi tak boleh panggil Ar-Rauf. Mesti ada the. Okey. Ada nama khas, tak boleh. Macam tu Abdul Mutakabbir contohnya, tak boleh panggil dia Mutakabbir, tak boleh. Kes ini sebab dia tak Abu tadi, Abu Al-Hakam. Kalau Al-Hakamnya pun okey lagi, tapi dia tak Abu Al-Hakam. Nampak tak? Itu maknanya. Allah Allah. Yang kedua, beradab. Kalau nak panggil, jangan panggil Al-Hakam, panggil Hakam cukup. Okey. Kecuali nama nama yang sebut tadi, contohnya Ar-Rahman, Al-Mutakabbir, Qadi Qudah, itu yang tak boleh kita letak. Hakim segala hakim, raja segala raja. Wallahu ta'ala alim bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika.